Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri bacaan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang diambil daripada kitab asal kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah, pada sesi yang lepas kita telah pun habis membaca hadis berkaitan dengan kelebihan berwudu, dan insya-Allah pada kali ini kita akan masuk kepada topik yang baru. Dan sebelum daripada itu, seperti mana biasa, jangan lupa tuan-tuan untuk sama-sama subscribe kami di YouTube channel TV MAMBS, ataupun boleh ikuti kami di Facebook page Masjid Al-Muqtafi Bilasyah, dan juga boleh bersama-sama dengan kami di Instagram mambs.kt. InsyaAllah sama-sama kita mengambil manfaat daripada media-media masa yang disediakan oleh Masjid Al-Muqtafi Bilasyah itu. Dan insyaAllah pada sesi kali ini kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu berkaitan dengan kelebihan solat dan memeliharanya serta ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kata pengarang, kelebihan solat dan memeliharanya serta ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya. Imam An-Nawawi membawakan dalam kitab Riyadhus Shalihinnya iaitu dalil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berkaitan dengan solat dan kelebihan bagi orang yang menunaikan solat, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam dalil yang diberikan oleh Imam An-Nawawi daripada kitab Allah iaitu Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang kita baca ini, iaitu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan ini adalah merupakan dalil di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang kelebihan bagi orang yang menunaikan solat. Solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu sehari semalam, bagi orang yang patuh dan taat kepada Allah, yang menunaikan solat 5 waktu ini dengan baik, insya-Allah Allah janjikan iaitu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, cegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kadang ada orang tanya, "Ustaz, sembahyang dah, kenapa kita masih lagi melakukan perbuatan keji dan munkar?" Jika berlaku demikian, kita kena lihat kembali kepada solat kita itu. Memang betul kita telah pun melakukan solat, solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena lihat kembali niat kita dalam kita menunaikan solat. Adakah kerana Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan solat yang kita lakukan itu? Adakah sempurna? Adakah mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua itu perlu kepada kita untuk kita lihat kembali. Jika sekiranya berlaku walaupun solat, walaupun tak pernah tinggal solat, tapi tetap melakukan perbuatan keji dan munkar, mungkin ada kekurangan dalam kita menunaikan solat itu. Jadi kita kena lihat kembali kepada ibadah solat yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam itu, adakah bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita melakukan solat ini tepat pada waktunya? Adakah kita benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya sekadar nak buat saja? Sekadar buat untuk kita lepaskan diri kita daripada kewajipan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala nak daripada solat kita itu ialah keikhlasan. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan solat itu kerana Allah, dan kita tunaikan solat itu kerana kita takut dan kerana kita patuh kepada, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah yang kita, dari segi bacaan kita dalam solat tersebut, adakah sempurna ataupun tidak, semuanya perlu kita lihat.
Dan jika boleh, maknanya bukan jika boleh, maknanya wajib kepada kita untuk kita buat solat itu dengan sebaik yang mungkin. Barulah solat kita itu bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi, tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus solah wa atuz zakah, dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat ini Allah mewajibkan, perintah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menunaikan solat. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya, tidak melakukan kesyirikan, dalam keadaan lurus, dan mereka turut diperintahkan supaya mendirikan solat serta menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Ayat ini dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima menyatakan kepada kita tentang kewajipan untuk kita menunaikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab agama Islam yang mewajibkan kita untuk melakukan solat ini, itulah agama yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang benar kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, untuk sesi kita pada kali ini kita bawakan dahulu hadis, kita bawakan dulu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kelebihan solat dan memeliharanya serta ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya. Insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan sebut satu persatu hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan solat dan memeliharanya serta ancaman keras bagi orang yang meninggalkan. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu untuk sesi kali ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang dari kelemahan diri sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.